Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, persoalan orang dalam ruangan komen, mereka nak tahu siapa sebenarnya yang report tentang skandal pasir di Selangor yang dikatakan membabitkan pemimpin politik berpengaruh. Ada yang menuduh kononnya mungkin penyokong kerajaan. Ada yang menuduh kononnya mungkin orang yang tak dapat bahagian rasuah. Jadi hianatlah kan. Dia hianat kawan sendiri sebab tak dapat bahagian. Mungkin, kata mereka. Ada juga yang kata mungkin tiada yang report, tapi SPRM menemui bukti sendiri di dalam audit ataupun pengiraan audit kepada akaun. Dan ada juga yang kata bahawa mungkin laporan itu dibuat sendiri oleh MBI. Semua itu menjadi persoalan yang besar. Tetapi rupa-rupanya kes skandal pasir di Selangor ini sudah pernah wujud sejak sekian lamanya, dan orang yang telah menjadi bell ringer, tahu bell ringer? Pembunyi loceng, yang memulakan loceng itu, atau mungkin memulakan isu ini, menurut laporan di mykmu.net ini ialah Cik Gubad. Ada netizen tulis, kata mereka, Cik Gubad rupa-rupanya bell ringer sebenar skandal pasir di Selangor. Dulu dia report. Jom dengar ulasan ini. Selain dari isu GISBH, isu yang paling panas berlegar di kalangan rakyat Malaysia adalah isu Raja Pasir Selangor. Menurut SPRM, 3 lokasi telah dikenal pasti dijadikan sebagai safe house untuk menyimpan duit tunai milik Raja Pasir Selangor hasil dari rasuah skandal pasir. Rampasan duit tunai yang telah disita oleh pihak SPRM telah menjangkau 5,5 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki juga memaklumkan pihak SPRM percaya masih ada duit rasuah tersebut disimpan dalam bentuk pelaburan. Manakala sebahagian lagi dipercayai telah disimpan di dalam beberapa akaun yang berada di dalam dan di luar negara. Pihak SPRM sedang cuba menjejaki kesemua duit tersebut yang berada di dalam dan di luar negara. Manakala Raja Pasir Selangor yang juga seorang ahli politik akan dipanggil SPRM dalam masa terdekat selepas semua bukti diperoleh. Laporan SPRM oleh Cik Gubad. Sebenarnya, skandal curi pasir Raja Pasir Selangor bukanlah sesuatu yang baru didedahkan. Ianya telah pun didedahkan oleh Badrul Hisham Syarin, atau anda lebih kenali sebagai Cik Gubad, yang merupakan ahli PPBM sekarang ini. Malah Cik Gubad sudah membuat laporan SPRM dengan menyerahkan semua dokumen berkaitan sejak tahun 2018 lagi. Jadi rupa-rupanya isu ini telah pun pernah dibuat laporan oleh Cik Gubad kepada SPRM, dan semua dokumen yang didakwa ada kaitan telah diserahkan sejak 2018. Mungkin waktu itu Cik Gubad menyerang orang yang mungkin ahli politik yang disebut-sebut, bahkan dikatakan oleh SPRM itu masih belum menjadi rakan kepada Cik Gubad. Jadi sekarang ini jangan-jangan orang yang dikatakan ahli politik oleh media sosial dan juga disahkan oleh SPRM itu adalah kini menjadi rakan Cik Gubad. Siapa tahu silap langkah. Jadi mungkinkah Cik Gubad telah tersilap langkah? Anda tulislah dalam ruangan komen. Antara dokumen yang Cik Gubad serahkan adalah dokumen perjanjian, surat tawaran, gambar berkaitan dan dokumen transaksi bank. Beliau mendakwa semua dokumen yang diserahkan kepada SPRM adalah berkaitan dengan skandal pasir Raja Pasir Selangor. Cik Gubad turut menamakan 4 individu yang dipercayai memalsukan surat kerajaan negeri,
pelbagai agensi dan pihak berkuasa dalam kelulusan tender peleburan pasir. Beliau juga menggesa agar pihak SPRM segera melakukan siasatan. Tetapi ketika itu, beliau adalah musuh politik kepada Raja Pasir Selangor. Tambahan pula, Raja Pasir Selangor ketika itu adalah orang yang mempunyai kuasa di Selangor dan di Putrajaya. Jadi, mungkin ketika itu SPRM menghadapi tekanan politik hingga menyebabkan siasatan tertangguh. Tetapi kini, pastinya, Cik Gubad tersenyum lebar dan rasanya sudah boleh sedekah pisang di masjid. Tahniah Cik Gubad kerana telah menjadi bel ringe sebenar skandal Pasir Selangor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendakwaan terhadap Daim Zainuddin semakin hari semakin mengejutkan kita. Hari ini, pihak pendakwaan menyatakan mereka mempertikaikan cuti sakit Tun Daim Zainuddin yang telah diberikan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Pihak pendakwaan hari ini mempersoalkan sijil cuti sakit dan ketidakhadiran Tun Daim Zainuddin ke mahkamah sejak bekas Menteri Kewangan itu didakwa atas pertuduhan gagal mengisytiharkan harta pada Januari lepas. Timbalan pendakwa raya Lau Chin Ho memaklumkan kepada Mahkamah Session bahawa Daim Zainuddin, 86 tahun, tidak hadir pada prosiding hari ini dan pihaknya menerima sijil cuti sakit daripada pihak pembelaan yang dikeluarkan Hospital Asunta semalam. Namun tiada sebarang alasan mengapa tertuduh dimasukkan ke hospital itu. Kita minta pihak hospital terbabit memberi laporan penuh mengenai keadaan Tun Daim dan kita mahu doktor yang merawat Tun Daim untuk datang beri penjelasan mengenai keadaan Tun Daim sekarang. Kita juga mahu nursing sister yang tanda tangan sijil cuti sakit untuk datang ke mahkamah dan beri penjelasan apa sebab atas apa Tun Daim dimasukkan ke hospital. Kerana tiada sebarang alasan diberikan kenapa beliau masuk hospital dan bila akan dibenarkan pulang, katanya. Mengenai permohonan Daim untuk meminda notis permohonan bagi merujuk persoalan undang-undang berkaitan pertuduhan dihadapinya, Lau mempersoalkan sama ada betul atau sebaliknya ia arahan daripada Daim kerana pindaan tersebut hanya dibuat semalam. Lau berkata permohonan agar Daim menjalani pemeriksaan mental bagi memastikan beliau layak dibicarakan atau sebaliknya perlu didengar terlebih dahulu sebelum prosiding pendengaran bagi permohonan merujuk persoalan undang-undang dijalankan. Ini kerana sekiranya diandaikan Tun Daim tidak fit untuk hadir ke mahkamah, maka prosiding yang selepas ini akan jadi tidak sah dan terbatal, katanya. Timbalan pendakwa raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri pula berkata, melihat pada rekod mahkamah, tertuduh hanya hadir ke mahkamah sekali sahaja sejak beliau didakwa pada Januari lepas dan pihak pendakwaan pembelaan telah memohon pengecualian kehadiran Daim ke mahkamah melalui sijil cuti sakit daripada Hospital Asunta. Perkara ini perlu diberi pertimbangan dan penekanan yang khusus, memandangkan ia memberi satu kesan kepada mahkamah memandangkan tertuduh gagal mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh mahkamah seperti mana jaminan diberikan oleh mahkamah kepada tertuduh. Alasan tertuduh tidak hadir ke mahkamah tidak boleh dijadikan satu sandaran, memandangkan alasan diberikan itu tidak mengikut pekeliling atau arahan daripada Ketua Hakim Negara berkenaan dengan penangguhan atau ketidakhadiran tertuduh ke mahkamah, jelasnya. Muhammad Fadli berkata sijil cuti sakit itu tidak menyatakan Daim unfit untuk hadir ke mahkamah hari ini selain
tanda tangan pada sijil tersebut adalah daripada nursing sister, bukan pengamal perubatan. Mahkamah perlu beri arahan tegas kepada tertuduh jika beliau ingin memohon penangguhan. Mohon untuk tidak hadir ke mahkamah. Segala peraturan ditetapkan perlu dipatuhi supaya ini boleh dijadikan sebagai satu sandaran, bukan sahaja kepada mahkamah ini, tetapi kepada mana-mana mahkamah seksyen dan magistrate, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe